Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 25. Itu soalan Pakcik? Bila muka surat 25. Kalau orang tua angka 25 ni angka tak baik lah. Hang dengan dia pun 2 kali 5. Orang tua. Oh bukan 25, 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? Oh lama, tinggal matematik lupa. Oh 10. Orang tua dia kata hang dengan dia pun 2 kali 5 juga. Baik. Bab yang ketiga ikhwatul iman, iaitu bab wajibnya bertaubat. Rupanya bertaubat ni wajib. Bukanlah bermakna kita baca buku ini kita dah bertaubat. Dah. Termasuk ustaz yang baca, Ustaz Baguiah dia dah taubat. Dah lagi. Kita tak tahu kita ni masuk tak lagi dalam. Taubat adalah jalan yang pertama untuk para salikin. Salikin ni siapa dia? Orang yang nak berjalan bertemu dengan Allah. Taubat adalah anak tangga yang pertama. Tengok dia. Tidak ada khilaf, yakni perbezaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya bertaubat. Bahkan taubat adalah fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Apa makna taubat ikhwan yang ada pada muka surat sebelah kita tu, muka surat 23 tu? Itu taubat. Iaitu taubat ini bermakna satu orang itu kembali kepada Allah, ar-ruju' minaz zambi. Dia kembali kepada Allah daripada kesalahan yang dia lakukan. Daripada kesalahan yang dia lakukan, dia kembali pada Allah. Wa raja'a 'anil ma'siyati ila ta'ati. Dengan dia apa? Dia kembali daripada maksiat kepada taat. Kembali. Bukan kembali dengan makna pulang pada maksiat. Dia kembali. Kita kata dia tu dah kembali dah ke rumah dia. Maknanya dia tinggal perjalanan yang jauh. Dia kembali. Dia telah datang semula pada Allah. Dengan makna yang ada pada muka surat 23 tu ikhwan, iaitu al-i'tiraf. Dia kena ada suatu pengiktirafan dalam diri dia. Wa nadam. Dia kena ada apa dia? Menyesal. Dia kena ada menyesal dalam diri dia ni, kena ada menyesal. Kemudian wal iqla'. Dia kena ada al-iqla'. Apa dia ikhwan? Dia kena stop buang dosa-dosa dia buat. Wal azmu ala alla yu'awidal insan makhtarafahu. Dia kena apa? Dia kena berazam. Semangat dia kena kuat. Dia tak mau kembali dah kepada derhaka pada Allah. Bila muka surat 23 kita baca ni, dia kata tak ada khilaf para ulama bahawa wajibnya bertaubat. Taubat dengan ta'arif tadi. Ta'arif tadi itu. Itulah kewajipan kita. Kena kembali pada Allah dalam setiap urusan. Bukan saja urusan dosa. Mungkin kita nampak dosa ni tak semayang, dedah aurat, itu tak dinafikan. Itu adalah benda yang telah kita tahu kata dia dosa. Benda tu maklum minad din bid darurah. Benda tu dah maklum. Kalau ada orang kata minum arak ni berdosa ke? Nantilah saya nak istikharah tengok dosa ke tak. Nampak sangat kawan ni ada masalah.
Tapi ada juga dosa-dosa yang Nabi sebut dalam doa dia. Nabi minta Allah ampun dia daripada dosa-dosa yang dia tak ketahui dan dosa-dosa yang dia ketahui. Seperti mana syirik. Nabi minta Allah berlindung kepada Allah dari syirik yang dia ketahui dan yang tidak ketahui. Kenapa dia tak ketahui? Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita buat tu kita tak sedar. Maka kita kata out of knowledge. Out of knowledge. Boleh pakcik? Dia keluar daripada pengetahuan. Kita tak tahu. Tapi bila kita baca ayat Quran, kita tengok hadis balik, kalau kita mau merenung, Tuhan akan ilhamkan kepada kita ayat-ayat Quran yang kita baca itu. Itu adalah sebagai contoh. Ayat selalu saya katakan, kita ulang daripada surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang putih kata very clear ayat ni, very clear. Manusia nak mencari apa? Manusia nak mencari supaya dia menjadi kekasih Tuhan. Manusia nak apa? Manusia nak dosa dia diampun oleh Tuhan. Manusia nak apa? Manusia nak masuk syurga. Antum bayanglah, kadang-kadang orang penaik rumah, harga rumah berapa ya kawan? Harga rumah 450,000. Harga rumah berapa pakcik? 1.5 juta. Kan? Kita pakcik, kita tengok, kita kata ada ke orang nak beli? Ada tak orang nak beli? Bukan kita lah. Kita memang tak beli. Pemaju buat tu, kita gila punya maju buat rumah mahal tahun ni. Tapi bagi orang yang pergi beli rumah tu, dia kata okey, murah. Murah. Kita kata bukan kata cekik lehak sampai putih orang marah ni. Kita tak beli. Tapi ada tak orang beli? Ada orang beli. Ikhwan, Tuhan sediakan keampunan dia. Ada orang tak mau. Ada orang berjaya tak sampai kepada keampunan Tuhan? Ada. Tuhan buat, ini makam. Kalau kamu sampai makam ni, kamu jadi kekasih aku. Ada orang tak peduli. Ada orang sampai tak makam tu? Ada. Lah, soalan dia, kita nak duduk tang mana? Kita nak duduk medium class ke? Low class ke? Atau kita nak duduk high class ke? Make your decision from now. Jangan alpa, buat keputusan. Kita dengan Tuhan, kita nak duduk tang mana? Kita nak duduk paling rendah? So you make your decision. This is your personal decision. Nobody can force you in this decision. Boleh faham kan ni? Itu tak macam kat orang putih tu, dia lupa Melayu. Makcik boleh faham tak makcik? Makcik nak mai tadi makan keju. So kita kena buat keputusan. Di sisi Tuhan, kita nak duduk tang mana? Kita nak duduk sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Suka tak duduk tang situ? Suka. Mau tak Tuhan ampun semua dosa kita? Mau. Mau tak syurga Tuhan? Mau. Sangat jelas Tuhan kata, kalau hang mau semua tu, Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada mereka ni, ahlu kitab yang ada masa tu, yang duk mendakwa mereka ini kekasih Tuhan, ataupun munafik-munafik yang mengaku dia pandai dah ikut Allah dan Rasul, pi kata dekat mereka, kalau hampa nak mencari, hampa nak bagi Tuhan sayang pada hampa, hampa nak mencari maghfirah Tuhan pada hampa, ampun Tuhan, Allah suruh Nabi kata, fattabi'uni, hampa semua kena ikut aku, Nabi kata.
Apa akan jadi? Yuhibbukumullah. Barulah cinta Allah sampai pada kamu. Barulah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah gugur habis semua dosa kita. Sehingga Al-Hasanul Basri dalam tafsir Ibn Katsir kata Hasanul Basri, ayat ini kata dia menjadi satu ujian besar kepada orang-orang yang mereka Imam Ibn Katsir kata ayat ini menjadi satu ujian besar kepada orang-orang yang mengaku cinta Allah tapi tak duduk di atas jalan Nabi. Bahkan kata Imam Ibn Katsir, hazihil ayatul karimah hakimah. Ayat yang mulia ini menjadi pemutus. Semua orang yang mengaku cinta Allah tapi tak ikut Nabi, sayang pada Allah tapi tak ikut Nabi, maka sesungguhnya fahuwa kadzib. Dia satu orang yang berbohong dalam dakwaan dia cinta pada Allah. Imam Hasan Basri kata apa dia? Mengaku cinta senang, tapi payahnya menerima cinta. Kita ada banyak pelakon-pelakon serak-serak. Boleh tak kita cinta dia apa? Boleh ha? Free aja, bukan kena charge pun. Bukan ada bayaran. Sebut nama hak serak-serak ni. Oh kata saya apa? Saya jatuh hati kat dia. Hang jatuh hati kat dia. Dia bukan kena hang pun. Betul tak cik? Mencintai senang, tapi yang susah apa dia? Dicintai. Tetapi ayat ini Tuhan buka open tender. Senangkah kita nak panggil cinta Tuhan mai pada kita? Jangan mimpi, jangan berkhayal. Tetapi ayat ini Tuhan buka open tender. Tuhan kata, siapa mau cinta aku? Siapa mau keampunan aku? Ikut Muhammad. Cinta Tuhan datang pada kita bila kita ikut Muhammad. Jadi sampailah ikhwatul iman, bab taubat kita belajar. Bagaimana Nabi SAW bertaubat, macam itulah kita kena bertaubat. Kalau tidak ikhwan, kita tak ada nilai di hadapan Tuhan. Tak ada nilai. Baik. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dia wafat pada tahun 689 Hijrah. Dia bukan mati kemarin, dia mati tahun 689 Hijrah. Yang mati kemarin tu orang lain. Kadang-kadang kita sebut nama ulama ni, orang nampak dia tu macam baru habis belajar kemarin. Cara orang pelekeh. Macam orang pelekeh Dr. Zakir Naik kan. Macam dia guru tadika. Dr. Zakir Naik ni macam mana sekolah tadika punya teacher. Macam-macam lah kita ni. Para ulama telah ijma', kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia ada kitab Al-Mughni. Kalau saya buka tangan sedepar ni, kitab dia lebih panjang. Al-Mughni. Allahu Akbar. Tak habis kita baca. Menang beli, kalah baca. Betul pakcik? Allahu Akbar. Apa kata Imam Ibn Qudamah? Kata Imam Ibn Qudamah, para ulama telah ijma' tentang wajibnya bertaubat, kerana sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia daripada Allah, maka wajib segera bertaubat. Itulah kena taubat nah. Kalau nak kembali pada Allah, tiba-tiba tak ikut jalan Nabi, kena bertaubat. Tapi ini orang tak nampak. Minum arak orang nampak, tinggal salat orang nampak, berjudi orang nampak, sumbang khaluat ni orang nampak. Tapi kita beribadat, kita nak mendekatkan diri pada Allah, kita tak ikut Nabi, orang tak nampak dosa. Kalau kita kata pakcik, awak sembahyang 5 waktu, awak puasa, Tuhan tak bagi pahala pada awak, dan tak ada pun Tuhan nak bagi syurga pada awak, apa perasaan kita? Kita sakit hati kan? Kita, awak hang Tuhan ke? Marah. Kita berkeluar ayat tu, awak hang Tuhan ke? Hang Jibril ke? Pandai-pandai duk cakap macam tu. Tak apa kalau orang lain kata, ikhwan, orang lain kata ibadat kita tak sah,
Orang lain kata kita tak betul, so nothing yang perlu kita bimbang. Tapi kalau Tuhan kata sendiri, dan kita tidak peka dengan ayat-ayat Quran, Tuhan kata, aku tak akan ampun dosa kau selagi kau tak ikut Muhammad. Aku tak akan jadikan kau pada makam kekasih aku kalau kau tak ikut Nabi Muhammad. Kalau Tuhan kata sendiri dan kita langgar ayat tu, macam mana kita nak buat? Ke mana kita nak pergi? Ke mana kita nak pergi? Quran kata, fa aina tazhabun? Hampa nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Kita nak kembali pada Allah. Kita takkan kembali sebagai kekasih dia, dan kita takkan kembali sebagai orang yang diampun oleh Allah. Kita dah belajar dah mula-mula buku ni kan, kuliah subuh kita yang awal. Berapa sungai tu ada, kata Imam Ibn Qayyim? Ada 3 sungai kan? Jangan terkena sungai yang keempat. Sungai yang keempat ke apa? Iaitu selama kita duduk dalam dunia, Tuhan tak ampun dosa kita. Tapi kerana kita ni umat Muhammad, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita umat Muhammad, kita ucap kalimah tu, kita tak menduakan Tuhan, barakah menjadi umat Muhammad kita dapat. Saya bukan suruh kita buat dosa ya kawan, tapi saya saja nak kata kepada kita anak belajar ni, talabul ilmi ni, antum bayang ada orang hidup dia ni berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim, ada orang hidup dia ni hanya mengucap aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu saja. Lepas tu dalam hidup dia randuk habis. Hang sebutlah dosa-dosa besar semua, cuma hidup dia ni dia tak syirik Tuhan lah. Lain semua dia randuk. Nasi cangkui ke, nasi skop ke, semua dia balun habis dah. Tanggal 1000 ke, tanggal tengah 2000 ke, dia jumpa habis dah. Dia masuk ke alam barzakh, dia akan diazab. Dia jumpa sungai keempat, kata Imam Ibn Qayyim. Sungai apa? Sungai di mana dosa dia tak akan terampun. Dia kena berenang dulu sungai ni. Apa dia? Neraka Tuhan. Kenapa manusia masuk neraka? Supaya dosa dia boleh dikikis dan dia masuk syurga. Kenapa Tuhan benarkan dosa dia dikikis? Orang masuk neraka 2 jenis kan? Satu masuk neraka kerana dia masuk neraka azab yang kekal abadi. Lagi satu, dia masuk neraka bukan kerana kekal abadi, tapi sebagai satu pembersihan dia. Dia kena lalui kesakitan tu, nak bersihkan dia supaya membolehkan dia masuk ke sana. Apakah di antara sebab dia masuk neraka dan dia boleh keluar balik? Kerana dia umat Muhammad. Kita jadi satu orang yang tak kenal nama Nabi Muhammad, tak pernah ikut Nabi Muhammad, tapi kerana kita pernah jadi umat Muhammad, kita layak dikeluarkan daripada neraka. Cuba bayang kalau kita ikut Nabi Muhammad, Tuhan tak akan izinkan kita sampai ke neraka. Tuhan tak akan izin. Kenapa ya kawan? Dalam hal kita ikut Nabi Muhammad, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, Quran kata di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kamu diampun oleh Allah. Dosa kita diampun oleh Allah. Kita ambil wuduk cara Nabi Muhammad, dosa kita diampun. Kita masuk tandas, keluar tandas, kita ikut adab yang Nabi ajar, dosa kita diampun. Kita semayang sampai kita bagi salam, kita ikut cara Nabi Muhammad, dosa kita diampun. Kalau mukhalafah dia apa dia? Kalau semua hidup kita tak ikut Nabi Muhammad, daripada mana sumber asbabul maghfirah, sumber Tuhan nak ampun kita? Tak ada. Sahabat semua ikut saya. Saya bukan musabab kepada dosa sahabat diampun. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kita pergi bertaubat sampai masuk dalam kubur, tidur semalam. Ikut siapa? Pasal itu ini satu dosa yang kita tak nampak. Pasal itu para ulama kata, telah ijma' para ulama tentang wajibnya bertaubat.
Wajib bertaubat. Pasal tu makna taubat apa? Kembali balik pada Allah. Kembali balik pada Allah. Taubat tak ada uniform. Taubat dia tak ada upacara. Upacara bertaubat. Minum layak taubat. Mandilah taubat. Minum layak taubat. Tak ada. Habis taubat mencium tangan syekh seorang sikit. Tak ada, ikhwan. Tak ada. Kalau buat juga cara tu, siapa nak ampun dosa awak? Bahasa kita kata, pakcik, pelan-pelan kita ni. Kita pelan-pelan. Macam ada orang kata kat Dr. Zakir Naik kan, saya bimbang Dr. Zakir Naik ni duk Islamkan orang. Takut kafir tu mulut buaya, masuk Islam tangan Dr. Zakir Naik, masuk mulut naga. Ada tak? Ini manusia kurang vitamin C, D, E dan F. Inilah buat taubat ni nak kena baca. Apa punya halba campur dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat, dan perintah ini merupakan perintah wajibnya harus segera dilaksanakan sebelum ajal tiba. Allah bagi kat kita peluang banyak, ikhwan, tapi semua dia ada dia punya apa? Dia punya tarikh dia. Tarikh luput dia. Orang putih panggil apa tarikh luput? Expired. Expired pakcik. Expired date. Oh, dahsyat pakcik. Tarikh luput. Tarikh luput ada. Apa dia? Ajal. Ajal. Matahari terbit sebelah barat. So, buatlah sesuatu. Selama tu Allah berkomunikasi bertolak ansur dengan kita. Aku ampun dosa hang. Aku ampun dosa hang. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 751 Hijrah menyatakan, taubat merupakan awal persinggahan, pertengahan dan akhir perjalanan hidup seorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah Ta'ala. Tidak boleh lepas daripada taubat hingga ajal menjemputnya. Taubat merupakan awal langkah seorang hamba kepada Allah dan kesudahannya, dan keperluan seorang hamba terhadap taubat di akhir hayatnya teramat penting dan sangat mendesak, sebagaimana taubat diperlukan di awal perjalanan hidup seseorang. Lebih-lebih dia kata di ujung kita nak mati, lebih kita memerlukan taubat. Seperti mana di awal perjalanan kita perlu kepada makna taubat, kembali kepada Allah. Firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini salah satu fadilat yang Allah Ta'ala janji. Dalam taubat ada tuflihun, keberuntungan. La'allakum, dua perkataan, la'alla campur kum. La'alla di sini mudah-mudahan, tapi bukan mudah-mudahan dalam makna tamanna. Mudah-mudahan dalam bentuk apa? Apa kita kata mudah-mudahan lah. Maksudnya jadi pun kita pun tak tahu. Hanya harapan kan. Tapi la'alla di sini kepastian. Ni la'alla dalam bentuk kepastian. La'allakum tuflihun, kalau kamu bertaubat pasti kamu untung. Dia bukan satu benda yang apa, Tuhan kata bertaubatlah kamu, mudah-mudahan kamu untung. Mudah-mudahan tu maksud apa? Mudah-mudahan Melayu ni, pakcik kata kat saya kan, ustaz nak pergi jalan jauh ni, mudah-mudahan selamat semua. Tak selamat ada tak? Ada, tapi harapan kita selamat. Pun tak mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan di sini bukan mudah-mudahan makna macam tu. Mudah-mudahan di sini kepastian daripada Tuhan. La'allakum tuflihun. Dia tidak ada fadilat yang meragukan. Kalau Tuhan cakap dengan kita, kamu semayang, aku bagi syurga. Kamu semayang, mudah-mudahan aku bagi syurga. Maksudnya dapat, tak dapat dah lagi. Tak, kalau Tuhan kata kamu semayang, mudah-mudahan aku bagi syurga. Kamu semayang,
pasti dengan sembahyang itu kamu akan dapat fadilat syurga. Maka atas kita lah sembahyang kedua. Allah kata, bertaubatlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan yang pasti jadi kenyataan, kamu akan menikmati keberuntungan. Ayat ini diturunkan di Madinah. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang pilihan supaya mereka bertaubat sesudah mereka beriman, bersabar, berhijrah dan berjihad. Dan semua yang kita buat aja, Allah suruh kita bertaubat. Kembalilah kepada Allah, bersihkanlah hati kita kepada Allah, murnikanlah hati kita kepada Allah, haraplah kepada Allah. Pasal itu di antara dosa kita kena bertaubat, ikhwan, bila jiwa kita kosong daripada mengharapkan Allah. Jiwa kita kosong daripada mengharapkan Allah. Tak ada harap kepada Allah langsung. Tak ada harap. Semayang ada janji syurga, buat baik ada janji syurga. Tak harap. Kita kena bertaubat. Sebab jiwa kita sunyi, sepi, kosong daripada mengharapkan Allah. Hamba sentiasa akan mengharapkan Tuhan. Kita tak akan melepas tangan daripada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepada Dia. Allah kata wa anistaghfiru rabbakum. Hampa semua istighfarlah kepada Tuhan, istighfar. Nanti kita akan baca banyak kelebihan istighfar. An-Nawawi sebut dalam Riyadhus Salihin kelebihan istighfar. Banyak kelebihan istighfar. Pasal itu ada ayat Quran kan, orang mengadu susah, Nabi Nuh kata istighfar. Orang mengadu binasa kampung halaman, Nabi Nuh kata istighfar dalam surah Nuh. Orang mengadu kahwin lama tak ada anak, Nabi Nuh kata istighfar. Orang mengadu tak bahagia dalam hidup, Nabi Nuh kata istighfar. Sampai Hasan Basri ketika dia memberi olahan kepada surah Nuh, kata Hasan Basri, Tuhan dah bagi ubat penawar besar dalam hidup kita, istighfar. Kita rasa susah hidup ni, sempit, doa kita Tuhan tak makbul, istighfar. Rasa tak tenang, kadang semua ada, tapi jiwa rasa sunyi, sepi, istighfar. Kekosongan rahmat Tuhan, istighfar. Kita rasa tak boleh keluar daripada masalah, istighfar. Itu kalam Tuhan. Ni pun Allah kata, beristighfarlah kamu kepada Allah, summa tubu ilaih, dan kemudian minta ampunlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, yakni istighfar dan minta ampun, taubat, nescaya Dia memberikan nikmat yang baik terus menerus kepada kamu. Kalau kamu istighfar kepada Allah, yumatti'akum mata'an hasanan, Allah akan bagi kamu kesenangan yang sangat baik, ila ajalin musamma, dia sampai kepada ajal yang musamma. Ajal musamma ni apa dia, ikhwan? Tuhan bagi kepada kita nikmat, dia orang putih kata infinity. Boleh faham tak? Pejam mata tapi angguk dah syah. Infinity maksudnya no ending. Allah bagi nikmat, bagi nikmat. Selama mana kita berterusan istighfar, Allah kata yumatti'akum mata'an, kami beri keseronokan nikmat pada kamu, hazanan, yang dalam nikmat yang kita dapat nikmat kerana taubat dan istighfar, sifat dia berbeza dengan nikmat lain. Di sini ada apa? Di sini ada yumatti'akum mata'an hasanan. Nikmat yang kami mula bagi pada kamu kerana kamu istighfar dan taubat, nikmat yang ada kebaikan untuk kamu. Hari itu yang kita ada lipat kudung, bekerja habis-habisan, siang malam bertukar, matahari bulan, bulan matahari, matahari bulan bertukar.
tak ada hasanat. Dia keluar sama deras macam mana kita usaha, tak tahu pergi mana. Tapi kerana kita istighfar, kita bertobat, Allah bagi nikmat dan keseronokan. Tapi yang ada hasanat, kita akan nampak manfaat dan kita boleh rasa kewujudan nikmat. Ini kelebihan istighfar dan taubat. Allah kata lagi, dan dia akan memberikan pada tiap-tiap yang mempunyai keutamaannya. Allah akan bagi pada kita, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Allah akan bagi pada tiap-tiap dhi fadlin, orang yang mempunyai kelebihan, fadlah, kelebihan dia. Kita bukan ada kelebihan apa. Bila kita sebut nama Tuhan, kita adalah kelebihan. Bila kita mula sebut nama Tuhan, kita ada kelebihan, maka Tuhan akan bagi kelebihan kerana mengucap nama dia. Sebelumnya kita tak ada kelebihan. Kita orangnya ghairi dhi fadlin. Kita orangnya ghairi dhi fadlin. Orang yang tidak ada kelebihan, tak mempunyai kelebihan. Kata ayat Quran, jika kamu berpaling, kalau kamu tak percaya, wa in tawallau, kalau sekiranya hampa semua tak percaya, hampa berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Nabi yang diutuskan, baik Nabi Nuh, baik Nabi Hud, dia bercakap pada umat mereka, kalau hampa berpaling, hampa tak mau istighfar, hampa tak mau nikmat-nikmat yang Tuhan nak bagi kerana hampa dekat diri dengan Tuhan, aku takut kerana hampa tak percaya ni, di hari akhirat ni ada azab yang kabir, ada azab yang sangat besar yang hampa tak tertanggung. Tuhan, ikhwan, dia bukan bagi azab dalam bentuk bumi merekah, tenggelam, banjir, angin, taufan. Kadang-kadang dia bagi azab dalam bentuk perasaan, tak tanggung kita, tak boleh pergi dah. Dia bagi anak tak hormat cukup. Tak ada pun gempa bumi, tak ada pun taufan, tapi hidup kita lebih teruk daripada kena gempa bumi, lebih teruk daripada Hiroshima dan Nagasaki. Allah bagi anak tak hormat. Allah cabut kasih sayang antara suami dan isteri. Nak hidup macam mana? Nak hidup macam mana? Nak hidup macam mana? Allah cabut kasih sayang. Orang pakai duk kata, laki hang handsome, macam mana hang ni? Duk kutuk dia kat belakang. Dia kata, hampa ni duk makan nasi dalca, aku duk makan duri. Hang tahu tak, hampa nampak handsome dia tu semua tu racun kat aku. Kan baru ni kita baca surat khabar kan Ustaz Dan? Perempuan tu minta cerai pada lelaki dia handsome. Ada baca surat khabar? Sikit punya masalah jadi orang handsome. Makcik, ada orang lagu saya masalah handsome. Apakah dosa dia? Dia takut lelaki dia punya kayu tiga. Takutlah, takut. Bukan ada bukti pun, cuma takut dia. Duduk dengar drama-drama kan, hak segak-segak semua duk buat perangai, hak yang uduh-uduh semua pergi ke surau. Drama duk ajak kita macam tu. Takut. Kita Allah alhamdulillah lah, bini hang bagus lah, segak lah, tapi dia tak mau balik rumah. Apa masalah hang? Allah cabut. Pasal tu ahli syurga bila masuk syurga, di antara benda yang Quran cerita, ahli syurga sebut apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ahli syurga kata segala puji kepada Allah, alhamdulillah, yang telah cabut daripada kami duka cita, hazan. Masalah hidup ni duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada risau dan duka cita, memikirkan benda yang akan datang dan memikirkan benda yang telah terjadi. Hammi wal hazan. Lindunglah. Pasal apa? Dia satu masalah kena dalam jiwa manusia, manusia tidak aman. Pasal tu balak Tuhan ni bermacam-macam. Kadang-kadang orang tu dia makan rasuah, baguslah, alhamdulillah. Makan rasuah ni, kalau gaji tak sentuh,
Gaji tu macam pencen. Pencen tu memang macam pencen dah. Ni hak duk tukar kereta, tukar tu raya semua, rumah terbuka, tertutup ni semua duit rasuah. Kita tengok alhamdulillah, kita kata kaya lah, tapi tahu tak apa ada dalam jiwa perut dia? Allah bagi anak yang tak hormat dengan dia. Rumah besar tapi anak bawa kereta accident, di luar mulut ada alkohol. Itu lebih parah daripada tsunami yang melanda kita hari itu. Tsunami satu negeri kena, semua kena. Tapi masalah ni, terbayang kita duduk macam ni ramai-ramai kan, tiba-tiba ada orang dia kena asma, dia kita dengan aircon, dengan kipas, udara luar masuk keluar, okey, dia udara tak masuk, buat hidup sebelah kita, cari pam tak ada, ambil pam basikal punya duk bagi pura-pura. Itu bayang nikmat tak sampai. Kalau tengok orang miskin boleh cat rumah nak raya, punya seronok orang miskin. Cat tu pun bukan kata cat bagus punya cat. Cat tu kalau kena badan, raya tahun depan pun tak hilang lagi, Junah duk kikir dengan menaik kan. Cat kongkiak kan. Tapi boleh cat rumah lah. Zaman dulu tak cat kan Ustaz Alan. Beli kertas. Pakcik pernah lalui zaman saya. Kadang paper. Kadang-kadang haknya duk balut buku tu kan. Belilah. Ingat tak? Pakcik Anwar ingat lagi? Zaman kita dulu kan. Pakcik ke depan sikit. Pakcik, kita buat gam macam mana? Buat gam nak palik kertas tu, kita buat gam macam mana? Kanji kan, tepung kanji. Kalau nak pergi beli gam picit tu, mampu dah kita masak kanji. Lepas tu kita palik dengan apa? Sabut. Katak-katak sabut palik. Dapat orang miskin ni, yang budak-budak lah duk ambil kertas balut buku tu, kita hari raya pelekat satu rumah. Bila nak dah koyak kan, cicak dengan telur dia banyak di tepi-tepi dinding. Balik boleh tu punya seronok, tapi miskin. Kenapa dia seronok, dia miskin? Kalau orang kaya mai tengok rumah dia, orang kaya golek kepala, ni raya ke apa lagu ni? Dia rumah besar, rumah dia hari-hari cat. Bukan kata ni, rumah dia hari-hari cat. Lohok aja cat. Dia kata, apa pasal aku tak bahagia? Bukan apa pasal, Tuhan cabut ke sini, Tuhan bagi ke sana. Sana Tuhan tak bagi duit, Tuhan tak bagi apa. Boleh buat putu kacang anak beranak tu pakcik, seronok. Buat 10 tinggal 4. Mana lagi 6? Anak-anak pelari-lari di belakang rumah. Mak dia kata, "Oi Dajjal, bila nak siap putu kacang aku?" Tu maki Dajjal tu bukan marah, sayang. Bagi sayang. Kita orang kaya, kita lah kan, kita boleh import makan kuih raya, import. Kita pun tak tahu orang buat kuih tart macam mana, tak ada pengalaman. Mai kuih tart tu, mai yang tu, rumah kita macam-macam kuih ada. Tapi kita tak rasa nikmat. Kita buat kenduri ni sampai rumah terbuka kita buat. Amailah tak darah. Daripada nasi sampai kutip batu baku rubi bagi orang makan. Tapi bila kita bagi orang makan, kita tak puas. Kita tak dapat nikmat seronok. Kita pergi makan, biasa saya makan dengan pakcik Anwar. Kalau saya makan, pakcik jarang makan. Pakcik kata tengok ustaz makan kenyang. Itu nikmat sebenarnya. Ya. Selalu mak bapak dapat nikmat ni. Kita bagi apa barang kat dia, dia nak suap kat anak dia. Kalau kita bagi barang apa, nasi tomato kenuri, dia kalau nasi tomato kita buat dengan nasi tomato kenuri, kenuri tu sedap lebih. Tambah nanti tomato yang masjid bagi punya, lagi berebut.
Bapak abang siap dah, aku punya satu. Bini kata, abang anak kita 3, aku tak peduli. Tak ada, nanti kena dengan aku. Sedap. Mak ni, kalau kita kata makcik tu suruh bagi kat anak, ni sebungkus ni khas saya simpan kat makcik makan. Dia tak boleh makan. Dia tak boleh telan. Ada buah zakum kat sini. Nasi tomato punya lembut, basmati punya berat. Dia tak boleh telan. Bila dia bagi anak dia makan, walaupun semulut, dia belen-belen nasi lekat kat jari tu, dia makan, dia rasa puas, nikmat. Allah campur. Beli kan mak puak kita suap kita macam anak burung duk makan tu, pakai tangan. Bukan mak kita potong kuku pun, dia suap kita ni, dia suap puas. Kita orang kaya, kita makan dengan garpu, nala punya garpu tu jatuh atas kaki, bengkak 4 hari. Tu dia punya nala gondu. Mulut camcor tu lebih luas daripada mulut kita, buka sampai habis muka, nak jolok bagi makan. Pinggan berat-berat, makan sengap sunyi. Sodok sudu masuk dalam pinggan, tak bunyi, berdebu. Kita kalau makan baju berdebu, orang kaya nanti heran. Ada rusuhan ke? Bukan rusuhan, tu cara kami makan. Dia kata kita rusuhan, tapi kita bahagia. Kenapa? Allah yang bagi ini, ikhwan. Allah yang bagi ini. Kata Imam Nawawi, pasal itu dia kata, ayat ini menjelaskan bahawa orang yang istighfar dan minta ampun pada Allah dengan benar, maka Allah akan mengampuni dia dan memberi kenikmatan yang banyak serta keutamaan. Sebaliknya, jika dia tak mau bertaubat, bahkan dia berpaling, maka Allah berhak untuk melimpahkan azab dan siksa kepadanya. Maka Allah berhak. Pakcik, muka surat apa? Saya ditinggal. Sebaliknya, jika dia tak mau bertaubat, bahkan dia berpaling dari Allah, maka Allah berhak untuk menimpakan azab dan siksa kepadanya. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apa yang kita kenal pasti sebagai dosa, kita beristighfarlah kepada Allah. Kadang-kadang tak tahu lah ikhwan, kita tengok kes Dr. Zakir Naik main Malaysia ni, kadang-kadang baru kita tahu hati perut orang Islam. Lama ni kita tak tahu. Kita duk ingat dia sembahyang elok, rupanya bila kadang-kadang hati perut menteri pun kita baru tahu. Ya Allah. Baca lagi bagus macam kita baca ni, biar pilih hati perut dia baru tu. Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah, dia berkata, para ulama telah sepakat bahawa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tak boleh ditunda, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari manusia pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada Khalik yang Maha Pencipta maupun dosa pada makhluknya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering berbicara yang tidak benar, dusta, melaknat, sumpah palsu, menuduh, membicarakan aib sesama muslim, ghibah, mencela, mengejek, menghina, mengadu domba, menfitnah dan lain-lain. Telinga sering mendengar lagu dan muzik yang jelas bahawa hukumnya adalah haram. Tangan sering menyentuh perempuan yang bukan mahram, mengambil barang yang bukan miliknya, mencuri, memukul,
bahkan membunuh atau melakukan kejahatan yang lain. Kaki pun sering melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosanya lain. Dosa dan kesalahan akan berakibat keburukan dan kehinaan bagi pelakunya, baik dunia maupun akhirat. Bila orang itu tidak segera bertaubat kepada Allah, setiap Muslim dan Muslimah pernah berbuat salah, baik dia sebagai orang awam maupun ustaz, da'i, pendidik, kiai, ataupun para ulama, ataupun menteri-menteri kabinet. Dah lah pakcik, ustaz dia sebut, menteri dia tak sebut, saya tak puas hati. Tambahlah sikit pakcik. Memang nak buat mangkah kan. Insan, bukan pasal dia ustaz, bukan pasal dia menteri, kerana dia insan. Tapi kebetulan lah dia menteri, kebetulan dia ustaz. Tapi yang dia buat salah ni apa dia? Kullu bani Adam khata'. Dalam hadis Imam Tirmizi, yang buat salah tu anak Adam. Anak Adam terlibat dengan salah. Setiap orang tak boleh lepas daripada istighfar, minta ampun pada Allah, dan selalu bertaubat kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun pada Allah sebanyak 100 kali. Bahkan dalam satu hadis disebut bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam minta ampun pada Allah 100 kali dalam satu majlis. Satu majlis ni macam inilah kita dah buat kuliah ni. Ni satu majlis. Sahabat kata, aku duk kira dalam kuliah Nabi dia duk istighfar 100 kali. Bukan sehari. Satu majlis. Ani bin Umar qala, inna kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisil wahid mi'ata marratin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menghitung di satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa 100 kali beliau mengulang perkataan Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah dosa, ampunilah aku, dan aku bertaubat padamu. Sungguh Engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Innaka anta tawwabur rahim. Apa ya, kata Abdullah bin Umar, ini hadis Imam Tirmizi. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, Nabi, inna kunna, kami semua ni, lana'udda li Rasulillah, kami duk saja kami perhati Nabi sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi duk ulang ni, kami duk perhati 100 kali. Dan kami kira, anda tengok macam mana sahabat dengan Nabi, dia pun Allahu Akbar, nak kata apa, dia perhati Nabi tu, tengok Nabi 100 kali. Nabi kata, ya Allah, ampunlah aku, wa tub alayya, aku bertaubat pada engkau, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Dahsyat lah, dahsyat ikhwan. Nak cari mana ikhwan macam Rasulullah ni, nak cari mana ikhwan? Tak ada. So jangan follow orang lain, follow Rasulullah. Kalau Rasulullah baca ni, kita baca ni ya. Orang nak baca tu benar ya Allah, dia baca dia. Kita baca apa? Kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tak, kenapa awak tak baca macam saya, tu benar ya Allah? Kita kata riwayat At-Tirmizi yang sahih daripada Abdullah bin Umar, Nabi baca yang ni. Tapi saya baca pun tak salah. Saya tak kata salah. Tapi takkanlah saya nak tinggal Nabi ikut awak. Dia kata
Iyalah Nabi jangan tinggal, tapi saya pun jangan tak ikut. Dah, saya ikut Nabi. Tentu saya sampai ke syurga Tuhan. Kan orang hari ni dia tak mau dengar perkataan salah, perkataan tak betul, itu semua dia tak mau dengar. Ini perkataan-perkataan yang very sensitif. Hanya Rasulullah yang betul. Jangan. Kan ada orang baca hadis, di antara tanda akhir zaman, mereka suka bertanya sahih ke tak sahih dia tu. Alamak, tanda akhir zaman pula. Di antara tanda akhir zaman, dia petik hadis Bukhari mana ke? Tak tahu. Di antara tanda akhir zaman, mereka suka rojok pada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Rupanya Nabi dah habaq dah. Satu masa kalau umat aku tanya yang sahih pada aku, ketahuilah itulah akhir zaman. Allah Akbar. Mana punya Nabi cakap begitu? Dalam mustalah hadis, dalam ilmu mustalah hadis, saya ingat lagi dulu Salah mengajar mustalah hadis. Yang hari ni ilmu ni kalau kita nak ajar, kita perlu satu kelas yang khas. Mesti dia pakai whiteboard, kita kena tulis kan. Tapi kita akan jumpa Ibnu Hibban, dia akan sebut perkataan-perkataan yang kita kata kau-kau punya. Satu je hadis palsu, dia Dajjal. Panggil Dajjal. Manusia yang paling buruk, syarrul bariyah. Yang Quran katakan, syarrul bariyah. Di antaranya ulama hadis tuju pada siapa? Kepada pembuat hadis palsu. Bukan pada pengikut, pada pembuat. Lebih-lebih yang mati tak bertobat. Oh, hati-hati ikhwan. Tapi hari ni kita dah tak boleh sebut benda tu semua. Dia jadi masalah. Kita sebut ini hadis palsu, dia kata kita kelirukan orang. Kita kelirukan orang. Kita kata tu hadis dhaif, kita pecah belahkan orang. Alah, bagi kita dhaif pun pecah belah. Lepas itu kadang-kadang ikhwan, orang main bola, dia punya prinsip lebih baik daripada orang beragama. Kadang-kadang jadi macam tu. Dia follow aja undang-undang. Outside dia angkat, outside. Tu, hak line tu kan. Dia tak ada. Bola outside, outside ya. Apa hendak pergi tendang lagi? Bola outside, outside ya. Ikutlah player nak pergi line man tu kan. Man line kan, line man. Kan line clear. Jaga line tu. Dia bola outside, dia pergi tendang. Alah, apalah, saya sikit-sikit takkan tak boleh kot, niat saya baik. Apa saya niat hang apa-apa? Bola hang outside, outside lah aku abang. Tak ada lah player nak pergi riau tengah padang, apalah line ni. Sikit pun nak buat ramai. Dia akan tanya, kalau bola tu outside, aku tak abang outside, aku yang jadi yang pergi jaga line ni buat apa? Biar aku pergi jaga nasi kandang. Kerja aku. Dalam game main bola ni kerja aku. Aku bukan boleh pergi sambut gol. Ni kawan lain tu, tiba-tiba dia tengok goli macam tak boleh nak kabur, dia lari-lari pergi sambut. Dia kena maki ni. Sana pergi ya. Dia terus bagi dia, sana pergi jaga line. Apa jaga line main suruh gol? Tak ada goalkeeper kata tolak ansur lah sikit. Dua goalkeeper apa salahnya? Bola tentu selamat. Kapten dibaling kasut pergi kat dia ni. Follow the law. Mereka kadang-kadang prinsip mereka lebih benar dari kita. Kita dhaif bagi tahu dhaif. Alah, takkan dhaif tak boleh tolak ansur. Sikit-sikit mau sahih aja. Awak dhaif tak boleh ke? Kita kata bukan tak boleh, kena tengok pembahagian dia. Ada dhaif yang ditolak. Alah. Walaupun dia dhaif, dia hadis. Apa palsu? Sikit-sikit palsu. Tak boleh tolak ansur langsung. Dekat hang palsu, dekat kami sahih. Hang palsu hang tak boleh pakai, kami anggap dia sahih, kami boleh pakai. Tu kalau lineman tu dia tengok kita dia terpening. Ada orang beritahu kita dosa kita banyak, kita pun dhaif, kita hamba Allah yang dhaif kan. Kerana kita hamba Allah yang dhaif lah kita kena pakai hadis dhaif. Kalau kita hamba Allah yang kuat, baru kita pakai hadis sahih. Semain tahajud berapa hari? Ya senang kan nak pakai hadis sahih?
Puasa tak boleh tinggal Isnin Khamis. Kita Rejab Syaban tak puasa. Habis nak pakai hadis sahih apa? Dah kita sendiri dah dhaif, pakailah yang dhaif. Lagu ni punya hujah pun ada. Agama kita ni apa dia ni? Tak ada prinsip, tak ada pegangan. Tak boleh. Islam tak boleh macam tu. Mesti macam Nabi bawa, mesti macam Nabi, wajib cara Nabi, wajib ikut Nabi. We are followers kepada Rasulullah. Kita umat. Pasal itu dalam bab taubat ni ada satu benda kita kena ingat. Sebahagian daripada dosa kita telah selesai dengan doa Nabi untuk kita. Sebahagian dosa, beban dosa kita ni selesai. Nabi kata dalam hadis Abi Daud, Nabi kata, ya Allah, rahmatilah umat aku. Sampai Nabi kata, inna hadhihi ummati, sesungguhnya umat aku ini umat yang dirahmati. Bahagian yang kedua, kita duk tanggung ni semua ni, kalang kabut ni semua ikhwan. Nabi selesai di hari akhirat. Dalam hadis Bukhari Muslim kan, hadis Abi Hurairah, Nabi kata apa pada sahabat? Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Nabi kata bagi semua nabi ada doa yang mustajab. Nabi kata yad'u biha, depa semua dah doa dah dengan doa tu. Wa uridu an tabi'a da'wati syafa'ati li ummati yaumil akhirah. Bahagian aku tak pakai dalam dunia. Aku nak pakai untuk syafaat umat aku di hari akhirat. Tinggal dosa kita ni sejumput ni lah, kita kena bertaubat pada Allah. Pasal tu dalam hadis Imam Muslim, ikhwan, bila Nabi nak cerita bab taubat ni, satu wanita yang datang pada Nabi mengaku berzina. Nabi panggil dia mengandung. Nabi panggil waris dia, Nabi tapi jaga dia elok. Habis dah semua bersalin, dah menyusu anak, semua dah habis selesai. Dalam riwayat kata apa dia? Farujimat. Maka dia pun dilaksanakan hukum rejam. Dan dia mati. Kena baling batu, dia mati. Summa salla alaiha. Nabi semayang mayat dia, bagi mandi semua macam biasa. Nabi semayang. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar kata dekat Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu semayang mayat dia, waqad zanat, sedangkan dia zina. Ini Nabi nak cerita bab taubat. Nabi kata apa pada Sayyidina Umar? Nabi kata pada Sayyidina Umar, Nabi kata tabat. Dia bertaubat. Tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia bertaubat dengan satu taubat, Nabi kata pada Umar, yang sekiranya taubat dia nak diagihkan kepada 70 orang ahli Madinah, masih luas lagi taubat. Nabi nak cerita macam mana dahsyatnya taubat kepada umat. Kalau umat bertaubat seperti Nabi, dia bertaubat. Nabi kata pada Umar, taubatan. Dia bertaubat dengan satu taubat, law qusimat baina ahli Madinah. Kalau taubat dia dibahagikan kepada 70 min ahli Madinah, 70 orang daripada ahli Madinah, Nabi kata la wasi'athum, masih luas lagi mereka untuk dapat. Satu taubat ni kita buat ikhwan, ikhlas kepada Allah, mengharapkan Allah, mengikut jalan Nabi, 70 orang boleh mengambil manfaat. Nabi kata pada Sayyidina Umar, Nabi kata wahal wajadta afdala min an ja'at binafsiha lillah. Nabi kata, Umar, adakah selama hidup ni kau jumpa satu orang yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah? Perempuan ni, dia sanggup mengaku kata dia berzina, dan dia sabar dengan hukuman Allah dalam dunia. Adakah orang lebih baik daripada dia? Walaupun dia buat dosa tu banyak, tapi dia bertaubat, dia serah diri, maka taubat dia boleh diagihkan kepada 70 daripada ahli Madinah.
Tapi kalau kita duk tobat merepek-merepek ni ikhwan, tak ada apa manfaat. Segeralah bertaubat. Tidak ada kata terlambat dalam masalah taubat. Pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit daripada barat. Seorang Muslim tak boleh merasa putih asa daripada rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tak boleh kita nak rasa putih asa semua, tak boleh. Sebab Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ada ayat macam ni dalam Quran, surah Az-Zumar. Katakanlah kepada hamba aku yang mana, alladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu, membazir pun boleh, boros pun boleh, membuang pun boleh. Depa telah buang umur-umur depa, diri-diri mereka. Depa telah buang, depa sia-siakan. Pi kata dekat hamba-hamba aku ni semua, jangan kamu putih asa daripada rahmat Allah. Ikhwan, satu orang yang baik, dia akan kata apa yang Tuhan kata, lebih tak kurang. Orang yang tanya kat kita, dosa saya banyak, Tuhan boleh ampun, kita akan kata, jangan putih asa daripada rahmat Allah. Dia duk merau depan kita, saya ni tak apalah, kita kata jangan putih asa daripada rahmat Allah. Tapi dosa saya banyak, jangan putih asa daripada rahmat Allah. Tak, tapi kita ulang ayat ni kan. Nak hamba apa? Tak, saya hari tu ada buat lebih, berat lah. Kita buat terkejut pula. Macam kita duk timbang 2-3 kati dosa dia, terkejut, berat lah. Tu nak tobat ke mana? Dia pula tolong fikir macam mana nak tobat. Satu macam mana underground pula. Berat oh. Tanya pula kawan dia, fikir ke mana? Ini dahsyat. Yang kena buat bangkang. Sampaikan apa yang Quran suruh sampai. Taubatlah kepada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ada kita lalu kita jumpa orang yang pada kita dia tak menutup aurat kan. Pada kita dia agak lolak-lolak sikit. Tak semayang. Dia duduk depan kita, kita kata sahabat, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Apa pula aku putus asa? Aku tak ada putus asa apa? Alhamdulillah, bagus. Nampak tak taubat lagi? Lambat sikit lah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Dan mukhalafah ayat ni, jangan kita menjadi penyebab kawan tu putus asa kepada rahmat Tuhan. Kata-kata kita, bahasa-bahasa kita, jangan. Dalam sebuah hadis, kenapa ikhwan jangan putus asa daripada rahmat Allah? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Inilah ayat yang mengkhususkan makna ayat Allah tidak mengampun dosa syirik. Kerana ada ayat ni, maka ayat itu membawa maknanya khusus. Sebab di sini dia tak sebut pun dosa syirik, jami'ah, semua dosa. Termasuk dosa syirik Allah ampun. Tu An-Nisa kata dosa syirik Allah tak ampun. Kata para ulama, dosa syirik yang Tuhan tak ampun, dosa syirik yang Tuhan dia tak mau minta ampun. Satu. Yang kedua, dosa syirik yang Tuhan buat, dia buat terus dia mati. Dalam keadaan dia pun tak tahu tu syirik. Jadi bukan senang kita nak kata ke orang Tuhan tak ampun dosa. Bukan senang. Kerana melibatkan urusan Tuhan. Jangan cari pasal. Allah tak ampun dosa syirik, Allah murka dengan syirik, betul. Tapi syirik yang mana? Yang Tuhan yang buat syirik tak mau minta ampun. Bukan kata syirik. Apa beza? Satu orang dia tidak minta ampun terhadap dosa syirik dan dia mati, dengan satu orang tidak minta ampun daripada dosa tak sembahyang, dedah aurat, derhaka mak bapak dan dia mati. Dua-dua tak ada minta ampun, tapi dua-dua mati. Apa beza dia? Beza dia, bila dua-dua orang ni mati, kawan yang mati dalam keadaan syirik, dengan dia tahu tu syirik dan dia tidak minta ampun, dengan dia mati, sudah tertutup ruang untuk dia diampun. Kawan yang tak buat syirik,
lain semua mak nenek dia buat, dengan dia mati, dia masih ada ruang untuk diampun oleh orang yang hidup mendoakan dia. Masih ada ruang. Semayang mayat, Allahumma afir. Tapi kalau orang tu syirik, kita tak semayang mayat lah. Kalau kita dah sepakat, muafakat kita ni, dia murtad ke, dia keluar daripada agama, dia syirik, dia cakap bukan-bukan depan kita. Kadang kita nak cakap balik apa yang orang cakap, kita nak takut. Dalam sebuah hadis Abu Musa Asy'ari, hadis Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, ini nama sebenar kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Selalu kita panggil Abu Musa Asy'ari. Nama sebenar dia Abdullah bin Qais. Kadang kita pun tak tahu nama sahabat nah. Nama Abu Bakar sebenar kita tak tahu. Dia, kita duk panggil Abu Bakar. Abu Bakar tu bukan nama dia, tu kunyah dia. Nama dia sebenar pun tak tahu. Ini Abu Musa. Apa nama sebenar dia? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari, daripada keturunan dia lah. Kita panggil Abu Hasan Asy'ari. Dia sebut, Nabi bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, ini hadis Imam Muslim, sesungguhnya Allah selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit daripada sebelah barat. Ni waktu siang 7.30 dah. 7.30 tau. Kalau subuh tempat lain habis dah. Ni time duk makan teh. Tapi kerana tempat kita special, dia tak habis-habis lagi. Kita start 6.30. Baru sejam lah, rasa macam 2 jam lah. Dah siang dah. Tapi Allah membuka tangan dia. Pasal apa? Pasal semalam ni ada orang tak sembahyang isyak lagi tidak. Semalam tu ada orang tak buat maghrib. Semalam tu ada orang pergi kena bekak. Umur dia tak habis lagi. Ni siang dah datang. Allah buka tangan dia untuk menerima taubat yang buat dosa di siang malam hari supaya boleh bertaubat di malam hari. Berulanglah keadaan macam ni sampailah matahari terbit ke sebelah barat. Jadi jangan katalah siapa tak ada peluang bertaubat, jangan kata. Jangan kata umur tak main peranan, apa tak main peranan, bangsa ke apa ke tak main peranan. Yang nak taubat tak? Itu saja masalah dia. Hadis ni dan hadis-hadis lain menunjukkan bahawa Allah Jalla wa'ala sentiasa memberi ampunan di setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Setiap waktu sebutlah astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang saya heran, Nabi ajak kita sebut istighfar paling pendek, kita nak buat bagi paling panjang. Senang aja Nabi ajak astaghfirullah, habis. Lepas solat astaghfirullah, astaghfirullah, dekat tu lah. Hak panjang sikit, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dia tu bukan baca lepas solat, baca dalam naik motor ke, bila-bila ke, tengah malam ke baca. Dia bukan tempat dia lepas solat. Yang lepas solat ni istighfar 3 kali aja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak tahu je Nabi aja. Ada orang sebut panjang. Bukan sebut panjang tu salah, tapi pasal apa? Kita tak ambil yang Nabi ajar tu. Kita jadi apa? Apa nak bang? Kita jadi macam Allah sangka tak? Sedangkan kita tahu dia Rasulullah, dia paling sempurna, dia paling mulia. Tapi bila sesuatu yang dia buat, yang kita wajib disebahkan kesempurnaan dia, kita jadi macam tak puas. Kalau dia sempurna, inilah istighfar yang paling sempurna lepas solat. Astaghfirullah,
Kita nak sebut 100 kali, yang tu tak ada kena mengena dengan salat. Yang tu dalam, macam tadi Ibnu Umar katakan, tu dalam majlis. Bukan Nabi sebut Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim tu. Yang tu bukan Nabi sebut lepas sembahyang, dalam majlis. Macam ni sahabat duduk, sahabat boleh sebut Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tadi dalam tu dia tulis tak ada alif lam. Innaka antat tawwabur rahim. Tak apa kepada Allah dalam majlis. Sebutlah, kan? Tapi hak ni kalau kita pergi baca lepas solat, hak ni tempat dia bukan lepas solat, dalam majlis. Kita nak ajak diri kita, bukan saja lafaz tu bagi sama dengan Nabi, tapi dia punya momentum tu, dia punya apa? Cara dia, kaifiat dia, suasana dia. Kalau Nabi sebut dalam majlis, kita sebutlah dalam majlis. Apa masalah kita? Kita dalam majlis, kita sepi. Orang kata ada adab majlis ilmu lah. Ustaz cakap jangan duk cakap apa. Kenapa Ustaz cakap gini tak boleh cakap? Nabi baca khutbah pun orang lain cakap. Ya Rasulullah, Nabi baca khutbah Jumaat. Ya Rasulullah, tempat saya hujan lama tak turun, doa lah apa lebih kurang sikit. Orang Nabi kata ya ke? Ya. Orang Melaka? Ya. Ya Rasulullah, tempat saya hujan tak turun, tolong saya ya Rasulullah. Okey, Nabi dengar. Ya Allah, turun kalau hujan. Ya Allah, turun kalau hujan. Angkat tangan semua mengaminkan doa Nabi. Lama dia hilang. Dia main pula. Ya Rasulullah, tolong pula. Hujan turun sampai tak berhenti pula. Nabi kata Allah, orang yang sama. Nabi angkat tangan pula. Ya Allah, turunlah hujan kat atas pokok, atas binatang, bukan kat atas kami. Ada hujan. Kenapa tak boleh cakap? Tapi tanya hal rakaat dalam khutbah Jumaat. Hal rakaat nak sembahyang tak lagi? Tahiyatul masjid. Dia kata tak lagi. Tengah Nabi baca khutbah, masuk satu kawan, mata sa'ah, kiamat bila? Nabi sebagai sahabat kata Nabi tak jawab, Nabi teruskan khutbah. Sebagai sahabat kata Nabi marah tu. Sebagai sahabat kata tak, Nabi tak dengar. Kata Nabi kata aina sa'il. Siapa yang tanya tadi? Patut Nabi mau kata apa pakcik? Aku duduk baca khutbah, tak kerti kan? Tak tahu ke tempat nak tanya atau mana. Terus Nabi bagi adab. Dah, Nabi layan. Nabi buat kuliah, Nabi tengok ada orang masuk, cari tempat kosong duduk. Ada orang duduk belakang-belakang. Ada orang dia tengok, tak apa, dia kata minggu depan pun Nabi buat kuliah juga. Ustaz, aku dah Nabi. Nabi tak kata apa. Dia kata nak dengar tak? Ala ukhbirukum ani thalatha. Nak dengar dari riwayat 3 orang. Sahabat tahu kata Nabi camlik depan depan. Sahabat tak marah. Dia kata Nabi didik kami. Jangan kita buat satu adab majlis yang tak ada. Yang tak ada kan? Tak ada. Bentuk adab majlis, orang main lambat, dia boleh tanya pada orang sebelah dia. Tadi muka surat berapa, ustaz apa? Ustaz duk tengok tak boleh marah. Saya cukup pantang lagu ni ya. Siapa nak mengajar ni? Saya perah otak daripada rumah nak main duk baca 3-4 pagi, buat kuliah hampa duk sembang. Yang ni aku terbagak ni. Tak ada adab langsung. Korang hajar orang Melaka. Tak, dia bukan sembang junior market keling tu. Seperti mana Umar, seperti mana Uqbah bin Amir duduk dalam majlis. Umar duduk depan dalam hadis Imam Muslim dalam bab wuduk. Masuk. Nabi kata, siapa yang ambil ayat sembahyang dengan baik, sembahyang 2 rakaat. Siapa yang ambil sembahyang dengan baik, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca doa wuduk. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat, maka Allah buka ke-8 pintu syurga kat dia. Masa Nabi sebut benda tu, Uqbah bin Amir masuk. Dia masuk dia terpegun, dia duduk. Dia kata ma ajwadu hazihi. Dia kata masya Allah, ma ajwadu hadha.
Masya Allah, dia kata pemurahnya Tuhan. Dia kata lagu tu. Sayyidina Umar balik. Sayyidina Umar kata baru mai kot. Nabi dia cakap depan, tapi bukan tanya, oh baru mai kot. Ganggulah cakap Nabi. Oh baru mai. Kata, ya Allah, pemurahnya Tuhan. Senangnya masuk syurga. Ambil uduk bagi elok, baca doa dia, sembahyang 2 rakaat. Apa Umar kata kepada Uqbah bin Amir? Umar kata, memang main lambat. Tadi Nabi sebut lagi senang. Tadi Nabi sebut siapa yang ambil uduk, baca doa saja. Nabi tak sebut sembahyang, boleh masuk syurga. Itulah main lambat lagi. Macam tu punya cakap tak lara. Pasal ada riwayat. Bila ustaz tengok anak murid kena tunduk. Pasal apa? Jaga adab. Jaga adab. Ni cakap-cakap ayat-ayat makcik, jangan duk lap. Jaga adab. Janganlah sampai begitu, kawan. Baik, yang akhir sekali dia kata kat kita, dia kata apabila tanda-tanda kiamat besar dah nampak, matahari dah terbit daripada barat atau kematian sudah diambang pintu, yakni nyawa sudah berada di kerongkongan, maka taubat tidak diterima lagi. Untuk orang itu habis. Seperti mana firman Allah, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Taubat itu bukanlah bagi orang yang bertaubat. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seorang di antara mereka, lalu dia berkata, sesungguh sekarang ini aku bertaubat, dan tidak pula diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir, bagi mereka kami sediakan siksa yang pedih. Quran kata kepada kita, orang yang ya'maluna sayyi'at, orang yang buat jahat banyak ni, taubat ni bukanlah idza hadara ahadahumul maut, buat dosa banyak, lepas tu terlentang, hati-hati sakit nak mati, masa tu baru dia kata ini tu betul an. Ini tu betul an. Dia kata apa? Al-an, sekarang ni aku bertaubat pada Allah. Allah kata taubat bukan macam tu. Taubat ni masa kederat duk ada di badan. Taubat ni jiwa, bukan pasal terpaksa. Masa tu baru dia kata dah nak mati sangat dah, ini tu betul an. Allah kata kami tak terima. Laisati taubat, bukan itu cara taubat. Bukan itu cara taubat. Sebaliknya taubat ni kena ikut cara Rasulullah. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan begitu juga tak ada taubat kalau orang tu mati dalam keadaan kufar. Dia mati sebagai kafir. Kita tak semayanglah mayat dia, kita tak mandi mayat dia, tapi di hari akhirat mereka akan ada perhisapan yang satu lagi perhisapan. Akan ditanya selidik begitu detail, kenapa kau jadi kafir? Islam datang ke tak Islam datang? Ini sabit daripada hadis Imam Ahmad. Ada perhisapannya khusus kepada mereka. Sangat adil Tuhan ini. Dalam sebuah hadis disebut hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, nama dia Abdullah bin Umar, dan dia anak kepada Sayyidina Umar. Dia ni Abdullah bin Umar. Bila dia besar orang panggil dekat dia Abu Abdurrahman, pasal dia ada anak nama Abdurrahman, dan dia juga ada anak nama Bilal yang kita baca kan. Anak dia kata jangan bagi orang perempuan main masjid. Lepas tu dia dengar, dia pun kata anak hang tak pergi perempuan main masjid. Dia pergi anak dia, pasal bang tak pergi perempuan main masjid, sedangkan Nabi kita jangan halang wanita datang ke masjid. Dia tolak dada anak dia. Anak dia kata sakit bapak aku tolak aku. Begitulah sahabat Nabi besar lah hidup dia bang. Nabi sangat besar. Kata dia, Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi ni, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir.
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai ke kerongkongan. Sampai ada bunyi dah memang akal dah tak berfungsi dengan baik, mata dah nampak benda lain. Pasal tu kita nak talqin sebelum jadi macam tu lah. Laqilu mautakum la ilaha illallah. Talqin lah kat dia. Boleh duk cakap lagi, boleh duk merepek lagi. Ini bab yang keempat, ikhwatul iman, iaitu bab syarat-syarat bertaubat. Syarat-syarat bertaubat kita akan tengok lagi 2 minggu. Maknanya kita lagi 2 minggu lah baru kita boleh bertaubat. Syarat-syarat dah tak tengok lagi. Dulu saya ajak abang ambil semayang pakcik, ada satu budak Mangkang, saya baru ajak abang basuh muka. Saya urailah panjang lebar abang basuh muka. Habis saya kata insya-Allah minggu lagi kemudian kita akan tengoklah basuh tangan macam mana. Tu dia kata kat saya, ustaz, jadi sebelum belajar abang basuh tangan ni, saya macam mana wuduk basuh muka ya? Sebab tangan kaki tak belajar lagi. Saya buat sementara ni basuh muka je lah. Ini nama dia Mangkang tau pakcik tak? Nama dia Mangkang. Kita tengok apa syarat taubat. Perlukah kita masuk lubang kubur tidur sehari? Mandi taubat? Ada ayat taubat? Adakah sembahyang sunat taubat? Kita tengok. Daripada apa sekurang-kurangnya dia akan gariskan kepada kita 11 dosa yang agak masyhur, 11 dosa yang selalu kita terlibat. Kita disuruh bertaubat daripada dosa-dosa yang macam tu. Wallahu a'lam. Pada pakcik? Tinggal satu. Tinggal satu je. Bukan saja tinggal, tertinggal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.